Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu, maka bahawa sungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dahulu-dahulu pada hari kiamat. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Baik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur. Lagu mana katanya? Bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu. Maksudnya ini satu perintah daripada Nabi. Suruh kita menikah dan suruh kita jadi banyak. Perintah ni wajib ke tak? Perintah ni sunat sahaja. Hukum nikah macam kita sebutlah, dia berkait dengan keadaan orang yang tak menikah. Dia tak sunat belaka, tapi asal dia sunat bernikah. Macam semayang 5 waktu lah, dia berkait dengan 5 hukum kau. Dia boleh jadi haram semayang, tapi asal hukum wajib. Contoh haram semayang haid. Sebab haid dia haram semayang. Maka menikah asalnya perintah sunat, tapi kadang-kadang haram. Umpamanya orang yang memang kali dia nikah, dia akan menzalimi perempuan ni, atau haram dia menikah. Nampak? Kalau dia menikah pun tak ada hak, kalau tak menikah pun tak ada hak. Nampak? Hukumnya harus dia menikah. Dia ada pitih untuk nafkah dan mas kahwin, tapi hati dia tak boleh nikah, makruh dia nikah. Ni ulama buat perincian. Dia ada pitih, ada belanja sihat tubuh badan, lambat tengok ni tahu puang jauh wajib nikah. Faham? Tu kategori wajib. Jadi maknanya kamu bernikahlah kamu, jangan duduk seorang. Jadi jenis makhluk ni kebanyakan Tuhan buat sepasang. Kalau hak seorang dia ganah. Dia gitu. Dia kena duduk sepasang. Walaupun jenis ikas kilat, dia sepasang. Dia ada jatah, ada betina. Mesti dia gitu. Barulah maknanya kembali kepada fitrah. Nampak? Jauh daripada zaman anak Nabi Adam ni, dia laki puang. Kalau kembar yang mula-mula tu dengan Habil tu, laki-laki dan perempuan. Habil adik dia puang kembar. Tujuan untuk pasangan dengan adik masing-masing. Cuma zaman Nabi Adam AS dia halal nikah adik-beradik. Zaman kita haram nikah adik-beradik. Nikah adik-beradik haram. Zaman Nabi Adam boleh, dah kita dah ikut. Sebab zaman Nabi Adam tak ada lagi anak oleh anak dia belaka. Tak boleh nikah, padahal dia kena nikah adik-beradik lah, baru jadi umat yang ramai. Maknanya hendaklah kamu berkahwin kerana jenis manusia ataupun makhluk yang berjama yang fitrahnya dia sepasang. Nampak? Wa khalaqna min kulli syai'in zaujain. Kami jadikan daripada tiap-tiap suatu itu zaujain. Sepasang. Gaskilah sepasang. Lembu datang tina beruk, datang tina kambing beruk, datang tina beruk. Dia kena ada pasangan.
Batu kalau pasang suami isteri binatang, kita pergi pisah dengan sengaja. Setengah ulama kata haram. Tapi kalau kita pisah kerana sembelih tak apa. Lembu kita ada lembu sepasang laki bini lembu itu. Faham lagi laki bini, dia dua orang tu lah. Nak datang dengan tina, orang panggil laki bini lah. Kita pergi pisah saja je. Nak makruh. Kata setengah ulama haram. Apa gitu semua kena ra'i. Hidup berpasangan. Kalau tujuannya dibenarkan kerana sembelih, tak apa. Nampak? Nak bela hayawan binatang kata kena bela sepasang. Walaupun kita nak naik, masa nak tanding burung suara tu kita nak naik seekor tak apa. Tapi bila kita sipang, kena sepasang. Nak, kita pergi kurung seekor kita tak boleh. Kalau orang kurung kita ke mana? Dak tak apa, siapa tahan yang hak umur nak menikah, orang kurung kita. Nah, susah hati lah kita. Tak boleh kau. Mana jangan duduk seorang tak jadi. Nah. Kalau hak dalam hutan, kalau hak seorang hak tunggal kanan. Bang. Bukan kata ubi kayu, tuang ubi kayu je kejauh. Dia tunggal, dia kena sepasang. Nah. Bukan tujuan yang satu, banyak hikmah dia. Di antara syariat Nabi-Nabi, iaitu berkahwin. Nah, yang kedua Nabi khabar sebab iaitu nak ramai umat. Yang ketiga Allah sebut dalam Quran litaskunu ilaiha, supaya tenteram hati kita duduk ada pasangan. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang ditulis oleh para ulama dengan nikah. Seorang lain, dua orang dia jadi lain. Nah, menghilangkan kesunyian nikah kau. Duduk seorang sunyi tau. Duduk seorang. Dengung bang pun tak apa kuat tu bila. Tak ada bini. Nah, boleh bini apa berhong subuh. Nah, semangat dia lain. Tu tak Haji? Tu tak? Tu. Gitu pandailah. Nah, dan berbanyaklah kamu, maknanya kembangkan umat. Kembangkan umat. Maknanya biar ramai. Daripada kita 2 ada 3 beranak, biar jadi 6 beranak. Lepas tu dengan berkahwin, bukan saja dengan beranak jadi ramai, tapi dengan sebab berbesar. Nah, kita 3 beranak je, tak ada dah sebatang kara. Nikah dengan orang lain, jadi ramai lah. Jadi ramai lah anak beranak. Dan ni tok tua ni, abang ipar ni, adik ipar. Dah tu ocok orang, pok tok tua. Faham? Jadi luas lah dulu. Jadi ramai dah. Dah. Dah tu kena sembuh gas, natu tu. Jadi banyak cerita dah. Jadi kembang keluarga. Faham tak tu? Tak apa. Jadi ramai. Bila ramai, masalah menjadi ringan. Gitulah. Jadi ringan. Nah. Maka sesungguhnya aku lagi akan bermegah-megahan dengan kamu pada segala umat yang dulu-dulu pada hari kiamat. Ini di antara hikmahnya, Nabi nak bangga mempunyai umat yang paling ramai. Semua Nabi dia ada umat belaka. Umat yang paling ramai, Nabi kita dia nak umat Nabi lah. Dia mencita-cita dan berdoa kepada Allah. Dia nak berimpun di padang mahsyar kegi umat Nabi Muhammad paling ramai. Dia orang beriman berimpun setepat. Dicerita dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi di belakang Nabi masing-masing. Yang tak beriman pak lain. Padang yang sama tapi petok lain. Dia kira petok lain. Nah. Hak jenis maknanya tak beriman langsung kepada Allah, duduk petok belah-belah kafir. Kafirin ni panggil. Nah, hak jenis pura-pura Islam, petok munafikin. Hak beriman, petok orang beriman, tapi di belakang Nabi masing-masing. Nabi bangga, Nabi mempunyai pengikut paling ramai. Nabi Musa nak dia paling ramai. Nabi Ibrahim pun nak dia paling ramai. Nah, lepas tu Nabi suruh kita perbanyakkan. Lagi ramai anak, lagi dia bangga. Kalau dulu ramai anak tak? 20.
18. Nah. Seorang Mak Saleh di Australia dia beranak sekali je 8 orang. Sekali beranak 8. Kembar 8. Nah. Susu sekali kucar sekali. Kembar 8. Kucing 4 ekor. Nah, itulah kebesaran kuasa Allah. Walaupun semua umat beriman belaka, tapi Nabi Nuh juga berbangga umat dia paling ramai. Fa ini mukasirum bikumul umam, sesungguhnya aku sangat bangga dengan ramainya kamu menjadi umat aku hari kiamat. Umat-umat lain kalah belaka dalam bab ramai. Dan memang ramai sungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana lama dah masa dan makan bertambah ramai umat Nabi Muhammad SAW. Daripada tahun gajah hari itu Nabi lahir, sampai sekarang lebih daripada 1450 tahun dah. Sekarang saja Islam 1.6 bilion. Sekarang yang masih hidup dikira tahun 2006, 2007, 2008 tambah pula. Yang mati dah, yang akan lahir, dan memang umat Nabi Muhammad paling ramai kerana masa berpanjangan. Nabi Isa AS tak ramai lagi umat dia. Dan sekarang umat Nabi Isa ke tak? Putih kan? Yang beriman dengan Nabi Isa. Hak ada sekarang Kristian tak beriman. Hak tu dia beriman dengan Jesus Christ. Itu bukan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa, umat yang Islam, yang belum bangkit Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Tak ramai. Umat Nabi Musa ramai, kerana masanya lama. 1000 tahun sampai kepada Nabi Isa AS. Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Musa. Dulu Nabi Ibrahim lebih kurang 1500 tahun, kalau tak silap. Nabi Musa lama dah dengan kita. Nabi Musa dia sebeh dengan Firaun. Sezaman lah. Sezaman dengan Tafri Firaun. Betul sungguh pakar-pakar kaji sejarah, dia kaji piramid dan maknanya mayat-mayat keturunan Raja Firaun ni usia lebih kurang 3500 tahun. Lebih kurang lah, tak tepat kajian manusia, lebih kurang. Betul sungguh. Sebab kita dengan Nabi Muhammad SAW kat 1500, 1450 tau. Dengan Nabi Isa 500 tahun. Dengan Nabi ni pula, dengan Nabi Musa 1500 tahun. Tu sungguh. Nabi Ibrahim zaman Namrud lagi lama. Masing-masing nak umat. Maka kita bernikah jadi umat ramai. Umat mana? Umat yang diakui oleh jabat dataran. Nak gitu. Tambah umat hak jabat daftar kata tak ada ayah, anak tak sah tarah. Tak boleh tu. Umat yang lahir daripada pernikahan yang sah. Dan kalau anak haram, Nabi tak ngaku umat tu, walaupun dia umat Nabi. Anak haram ni ramal ni. Anak haram bukan anak tu jahat. Anak yang lahir daripada hubungan yang haram. Itu mana anak haram? Tak. Anak yang lahir daripada hubungan mak ayah dia secara haram. Dia panggil anak haram. Dan berjadah ni pula berjadah. Anak haram berjadah. Berjadah tu bahasa Terengganu. Asal daripada bahasa Arab ziyadah. Katanya pengarang kitab Tawdihul Adillah, asal berjadah ni daripada ziyadah, bahasa Arab, maknanya anak lebih. Anak yang tak masuk dalam kiraan. Tu sungguh kajian ulama-ulama. Kita tu lebih anak orang berjadah. Dia ni tak mau bagi tambah. Asal usul tak tahu. Tahu mana ni? Anak Arab jadah. Jadah tu punya ziyadah. Ziyadatun maknanya bertambah atau lebih. Lebih daripada sepatut.
Patut 2 orang tak ada hubungan nikah, tak jadi 3, jadi 3 lebih. Dia boleh jadi tok imam tak anak haram? Boleh tak jadi tok imam? Boleh tak? Tak tahu. Boleh jadi tok imam. Boleh jadi imam. Orang kata tak boleh jadi imam tak betul. Yang tak boleh jadi imam ayah dia, bapak zina. Dia melakukan dosa besar, fasik, tak boleh jadi imam. Dia anak zina. Dah. Anak dah haram, anak dah dosa. Itu masalah. Dan yang kata dalam hadis ada sebut la yadkhulul jannata waladuz zina. Ini pula hadis hasan. Tidak masuk ke dalam syurga anak zina. Maksudnya anak zina yang meniru perbuatan ibu bapa dia. Ya sungguh. Ulama dia tanggungan dah. Iaitu anak zina yang ikut perangai mak ayah dia dah masuk syurga. Maknanya zina attack. Batu jangan melakukan perzinaan kalau tak turun ke anak cucu. Pada mana berlaku perzinaan di kalangan keluarga? Kaji ya. Kita tak ada zina dah. Tengok toki kita itu. Jangan nak salah orang. Tengok ada keturunan. Tak ada kita apa kita baik sangat apa semua dah ada. Masa kasih itu dekat dah duduk main laut seberang sungai je. Dan mana boleh anak zina ni? Dia cek tengok toki dia. Megang dulu KFC. Toki. Faham? Nampak lah ni Tok Imam. Orang tahu cerita. Jangan. Walaupun kita sobat kadang-kadang turun ni. Turun ke cucu, turun ke cicit. Benda yang merosakkan keturunan. Tu. Jadi yang diakui umat ramai, umat yang bersih. Umat yang daripada perhubungan yang sah pada syarak. Ini menjadi terlampau derhaka umat kepada Allah, kepada Nabi. Memang teruk keadaan sosial budak-budak ni sampai kepada penghujung lah. Sampai penghujung dah. Dengan namanya dengan dak semayang biasa lah. Berzina pula jadi perkara biasa lagi. Jadi berzina. Berzina dia ni tunjuk orang pula. Dia berzina, dia ambil gambar. Dia ambil gambar dengan handset. Dia bola internet. Siapa-siapa boleh tengok. Terengganu, Kelantan, Kedah, Selangor, IPT, budak kolej. Pakai dibak kek, dibak labuh, ada berlaku. Maknanya habis sampai ke penghujung dah. Derhaka kepada Allah. Ada benda. Jadi macam datang. Kita tak tahu kala kita. Kalau orang yang biasa dengan teknologi maklumat dia tahu benda ni. Jadi biasa. Budak sekolah buka baju depan orang, suruh orang ambil gambar. Orang ambil gambar. Lepas tu orang tayang pula. Tengok ramai-ramai tayang. Seluruh dunia boleh tengok. Melayu. Mak Islam, ayah Islam. Toki 2 kali sunat. Maknanya pasal apa jadi gitu? Ini sebenarnya adalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata masalah sosial dah. Balasan Allah. Oleh kerana umat terlampau derhaka kepada Allah, Allah balas dengan kehancuran keturunan umat Melayu. Kacau. Rosak habis. Ini balasan. Iza arada Allah biqaumin su'a fala maraddalahu. Apabila Allah menghendaki nak merosakkan suatu masyarakat, tidak ada orang yang boleh halang. Ayat ni fala maraddalah, tiada halangan sama sekali. Tiada orang boleh sekat dah. Bila Allah nak membinasa atau nak merosakkan suatu kaum, atau nak menjadikan kebinasaan pada suatu kaum, fala maraddalah, tidak ada orang lagi yang boleh sekat. Tak usah buatlah kajian ni, buat forum ni, buat tu, buat ni. Kalau dah bala Allah, balasan Allah, tak ada dia tu. Guru tuition liwat murid. Macam tak apa? Mak ayah budak payah ke guru tuition. 50 riyal semua tu pelajaran. Ni liwat.
Ni guru ni cabut lah. Ada sebut dalam surat khabar. Nah, guru Quran cabur murid ngajar mengaji Quran. Mula lakah muka surat. Lepas tu lakah nak murid. Pensyarah apa semua hak tak nak masuk akal, tak ada. Nah, inilah pembangunan yang orang Terengganu tak benar lihat. Ya sungguh kan? Ya sungguh. Mana nak buat maksiat kaboi. Nah, nak jenis mana? Jenis joget, jenis nyanyi. Nah, tak ada orang boleh kacau. Tak usah bimbang. Nak kita tengok orang joget, tak usah bimbang. Sebab tu bawa garang sekocek ni. Nak kita tengok konsert batu buruk. Apa bawa garang? Takut orang sembogeh. Mamuh garang. Dah bawa. Dah yang bawa garang. Apa? Tak ada orang sembuh. Maksiat kan siapa nak sembuh? Nak? Nak dengar tu guru, nak dengar ulama, baru bawa garang. Faham lagi? Itu keadaan. Nah, itu keadaan sekarang. Penuh jannah ni. Jadi ramai umat, tapi ramai umat yang derhaka kepada Allah. Ramai derhaka ni. Nah, dengan keluar, dengan takak basah, takak kering, kerja dok dang macam-macam macam. Dah cari makan, pelajar IPT cari makan. Ikut nitah Bengali, Jepun, orang putih, keling, beres. Nah, Melayu, gadis Melayu pipi tangan dengan keling, ada apa? Kelompok lain agama, lihat dia turun daripada tangga. Nah, makan dengan orang putih. Lelaki datang mak saleh. Tak puan Melayu. Biasa. Nah, jadi harga murah daripada lembu kambing tu. Umat Melayu zaman kita ni. Nah. Kambing 500 ekor, budak Melayu awet 5 riyal. Riluk pelipik, kita boleh pelipik je. Telefon sutih harga 160. Dia jadi bini kita dulu kini selama ni. Ikut nak gendong. Nah. Tapi kalau kita bawa 150 kita nak gendong kambing orang, pak jatah boleh. Tuan dia kata 400 setengah kau tak lepas lagi. 400 setengah lah dah. 500 dengan tali-tali aku ilmu. Awet 5 riyal botak belakang ikut nak raung. Patah pandok. Belakang lapangan terbang tak ni. Alah tika dalam bolong air, bawa surat, boleh jaga atas-atas lagi. Nak jadi belaka. Sungguh. Ini bala Allah. Pasal ramai manusia lupa kepada Allah, pakat lawan Allah, tambah ke hukum Allah, derhaka kepada Allah, cari dunia pagi petang siang malam, lupa kepada sujud kepada Allah. Balasan ini. Nah, kalau banyak undang-undang, kau parok jadinya. Kalau banyak peraturan, kau teruk jadinya. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak, biar ramai anak. Kalau boleh nikah dengan hak jenis anak ramai. Kita tengok dulu adik-beradik dia berapa orang anak. Kakak dia 13 tu. Nah, lepas tu hak nikah hak sulung kakak dia sulung 16. Boleh. Mana bakal beranak ramai. Nah, biar kalau boleh 2 tahun 3 kali beranak. Bagus. Sungguh. Jadi anak ramai, tapi kalau Tuhan beri ikhtiar-ikhtiar lah, bukan mesti gitu. Dah, anak ni pemberian Allah. Nah, ada orang nikah 3 kali nikah, dak beranak-beranak pun. Ada tak? Dah Tuhan tak izin. Nah, hak dak nikah beranak. Tak payah lengah perlu, tak payah gitu bidang, pakai perik lah lokang gitu. Molek-molek ada. Nah. Ini akhir zaman. Nah, kalau boleh lah cari hak nikah hak anak ramai. Nah, hak anak ramai. Suka kan? Kalau orang dulu-dulu suka nikah, orang cerita lah. Sekali nikah habis kapung lagi. Sekali beranak. Nah, dengar beranak ni, orang duduk nasi dini, mari tengok. Bawa dengan duku, dengan gambar. Nah,
Duduk di pagar besi tu, pok tuju apa? Anak dara apa beranak lagi tengok. Nah, perahu-perahu lah jalan kaki zaman dulu. Nah, bawa tanah naka, bawa air naka. Bawa tanah ubi, bawa air ubi suka. Hak tukang beranak suka. Tengok duduk dengan naka, ubi, dengan cepat bawa Allah rumah. Nah, Tok laki dia balik candak sutong tengok, oh orang ni tak ni banyak ni. Orang ni tengok dia lah. Kita beranak. Kita beranak pula bang. Dia gitu baru suka. Ni sebelah rumah beranak dah tengok. Dia tanya 7 orang tau beranak. Meja duduk itu kali tak kita tengok beranak. Nah, tak betul lah kita ni. Biar ramai anak. Biar jenis rupa yang suka beranak. Tak. Yang suka beranak ramai. Suka beranak ramai. Yang maknanya mudah beranak lagi baik. Ada tak mudah beranak? Ada seorang ibu bunuh beranak sungguh. Nah, dia duduk atas gerai kat orang buah petang beranak. Mana dia ada? Kalau seorang anak dia tak lambu, seorang tak pintu. Ni sungguh. Tuhan beri kemudahan bagi ni cerita betul. Nah, dia pergi buah kat orang di luar kapur, tak tahu orang moci-moci tu hidup. Dia tu bawa kat buluh. Beranak oleh dia ada. Tak. Kalau seorang atas lambu rumah, kalau seorang tu depan muka pintu. Nah, tunggu tok lati balik. Mungkin nama Ahmad Albak tu. Depan muka pintu. Ahmad Albak tak apa kita tak mahu Hulu Albak. Hulu Albak tak mahu. Molek-molek ada pula duyung pula ulama, dadas tembok tok ekor ni. Dengan mengaruk dengan apa buat mari api. Jadi punah jahanam. Sui dulu bumi para ulama. Tak. Dia tak buat gitu. Maka bila marah oleh seorang pada barang yang diredhakan Allah Ta'ala dan redha pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluarlah ia perempuan daripada mengikut bagi keduanya Allah dan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan yang demikian itu masuklah ia dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Ta'ala. Jangan marah. Perempuan jangan marah. Tak. Rumah marah kali nikah. Marah. Ada mari tak? Ada. Ada tak apa. Apa mati lah? Tinggal. Tu buat punya laki pada tinggal bini-bini. Sayang tak orang puang? Sayang sama lah 40 dah. Ni. Kena buat sambutan lah. Sambutan ulang tahun pernikahan 40 tahun lah. Ada masalah. Ada 2 tahun liling. Sayang semua tau. Kalau mari takdir kata malakul maut di mari di rumah. Dia kata ni nak mari ni nak ambil nyawa. Tapi istimewa. Oleh kerana haji ni orang baik sangat, boleh pilih nak ambil nyawa haji dulu ke orang rumah haji. Nak ambil yang mana dulu? Orang rumah dulu. Kata. Sani muka bos sayang. Bayang nak suruh mati, bini mati dulu. Adalah. Tu kata stok orang tu. Tak dah 7 tahun. Mendengar lah mek. Tadi dia kata sayang sangat. 40 tahun dah sama, bayang nak ambil nyawa, dia ambil nyawa bini dia. Aduh, dah ingatmu. Hei segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala daripada penasihat baginya jika tiada engkau mau menurut nasihat ini. Dengarlah nasihat orang puan. Jangan dirasa kepada suami. Kalau tak mau dengar nasihat, tak ada jalan lah. Tak ada jalan lah. Susah warna lagu mana pun kita orang puan, balasan yang Tuhan beri sempurna di akhirat kata. Yang kata Tuhan balas dengan balasan yang sempurna pada hari kiamat bukan ibadat yang khususiah saja. Bukan semayang, puasa, zakat, haji saja. Hubungan kita dengan orang yang ada hak atas kita, Tuhan balas tak? Umpama ketaatan kita pada suami, kesusahan kita sebab suami, semua Tuhan balas. Balasan yang sempurna.
Nampak? Nama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan dengan cukup balasan perbuatan baik kamu hari kiamat. Hari kiamat Tuhan balas dengan penuh, cukup, tak kurang sikit. Jadi siapa lah kurang? Taatlah ke suami walaupun tak kenal, walaupun betul kita salah suami pun taat ke dia. Jangan taat benda haram sudah. Tapi kalau dalam bab mana kita dengan suami saja, kita tak terlibat dengan hukum syarak, taatlah ke suami. Dia gitu. Biarlah suami kata tak mugi, tak sogilah. Suami kata sogiah, tak giah. Reda. Pasal apa? Suami aku. Ni dah bila suami kata tak mugi, tak sogiah. Banyak bini-bini tahu dah, tak berahi kita apa gitu gini gitu, banyak banyak dia kokek kita kata gi. Gi. Jadi gitu panasan gi. Gitu. Puan. Siapa lah? Duduk di rumah banyak. Kalau dia kata tak beli lagi kita reda. Walaupun suami kita tengok banyak itu. Tak beli lagi sifat baru, pakai buruk tuduh. Tak ada baki lambat lama kalau kita nak beli lambat lama. Kalau dia kawan-kawan dah sakit. Jadi sakit hati tu. Tak sabar nak kan suami kita jenis gedekut baik. Bukan nak makan minum, benda hak tambahan saja, sabar. Akhirat dengan kesabaran kita senang yang berpanjangan puan. Orang puan dia masuk ke suami boleh pahala. Kita bakal ranggok dia balik. Balik buka duduk tadi. Tak saya. Itu je lah. Nampak? Orang di rumah letung duduk siap. Kaji tak kata terima kasih. Kalau susah masuk nak hari dia baca. Sekali dia kata isteri kita dah dengan maknanya pergi beli ikan, tunggu ikan, balik pula siang ikan. Nak molek jauh kucing buat lari ikan. Nak siap kita banyak hal. Tumbuk belacan, mayang lada, kosek beras, pilih ikan kering, siang ikan dia ikan bilik. Masuk pula, tunggu masukkan pula. Ngecik pula kadang-kadang ngecik minyak, tumpah minyak, rohok. Suami balik ada suami kata, terima kasih banyaklah abang ucapkan dengan sebab lelah payah yang hari ni masuk ke hamba. Ada kata kita rumah? Ada. Katalah hari-hari. Kata pasal dengan orang susah tu. Kenapa kita payah kan? Kata je kata. Tengok dia basuh baju, basuh pakaian kita kata Allah, terima kasihlah rajin sungguh basuh baju. Kalau kita kalau tak ada tolong basuh gini, pakai dah basuh lah kita. Tak ada lagi lah kapung mu rajin sekali gaji kata. Ada. Sayang mana gitu. Tak layak dah. Kata bila kata gitu dia hilang lengah. Dia hilang lengah. Dah apa macam kita kalau kita buat kerja betul orang terima kasih gini, kita rasa hilang lengah. Kita tolong buat apa semua, tolong dengan lelah payah orang pun ucap terima kasih lah, tak sebut kebaikan, hilang lengah tu. Tu kan lelaki dah dia meta. Makan saja banyak mana tak ada hak puang dia nanok. Kamu ni 3 bank dia dah sumbat lah mulut dia. Kau nanok saja. Sekali dah kata terima kasih. Jadi katakanlah suami tak kata terima kasih dengan Allah payah kita. Tak ada hal puang. Apa? Sempurna balasan hari kiamat ni. Apa ya? Biar suami kita tak bahasa pun tak ucap terima kasih pun tak apalah. Kerana dia suami aku, Tuhan balas aku juga tak macam suami aku. Faham? Buah tu. Jadi dengarlah nasihat. Nasihat agama kena dengar. Nasihat manusia kalau tidak berkait dengan perkara akhirat boleh tahan. Kalau kita nak babi dalam bab akhirat jangan degil. Degil belaka kita ni. Rakyat pun degil, pemerintah degil tau. Pemerintah berahi buat joget apa semua yang maknanya hiburan yang melampau. Rakyat berahi tau. Sama-sama bengong belaka. Betul tak? Dia ni dalam TV dia buat
Bukan tambah, bukan maknanya buat tak ada menyanyi. Dia buat baru pula. Satu lagi program maksiat yang dilaknat. Nah, sehati berdansa. Berjoget sepasang, pilih pasangan masing-masing. Nah, berlatih, ditunjuk gambar berlatih. Gambar berlatih tunjuk, gambar tunjuk, joget depan orang beri berapa makan apa semua. Dia ni dalam TV. Tambah-tambah program. Ini program laknatullah, program yang punya laknat oleh Allah. Dia tunjuklah pelatih menari. Pasangan dia mesti lain-lain jantina. Kalau sama lelaki dah biasa. Nak masuk orang ni pandai nari tak benar. Tok Imam kata bila tak benar. Dia pandai. Joget orang. Dia nak lelaki puang. Pasalnya agenda Yahudi Nasara. Nah, kau lama kau sesak, kau lama kau sesak, kau lama kau banyak dosa. Akhirnya segala jenis bala Tuhan ikut tepat buh negeri Malaysia. Meta lama ada. Nah, mesti lama dah. Tak ada gempa bumi, tak ada gunung berapi, tak ada taupang, tak ada apa. Nah, tak apa kan? Tunggu masa. Nah, sekarang ni turun dah bala, iaitu perangai bertukar, perangai kera dan perangai khinzir tukar dah. Nah, dok-dok lelaki macam kera, dok-dok puang macam khinzir. Nah, perangai khinzir. Lelaki macam kera, tak kena, tak kena, tak kena, tak kena. Tak ada tujuan dia kan, tak kena. Orang kata kepang, tak kena pula. Nampak? Datang ke wakat tengah pula. Macam ke kan? Nyuk. Gitu. Perangai babi, perangai khinzir ni budak puang. Nah. Mana-mana jatah orang indik ni boleh berlaku. Orang ni kepo, orang ni tak, orang ni tinyu, orang ni peluk, orang ni debar ni sekekuk. Ikut si, tak ada masalah. Nah, habis. Nabi kata kan dalam hadis, kini lupa Allah, cari hiburan sehabis-habis hiburan. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'ali wal mughaniyah. Umatku akhir zaman kepala bergoyang sakmo, tubuh bergoyang sakmo dengan sebab muzik-muzik yang rancak dan nyanyian-nyanyian perempuan-perempuan. Nah, yahzibullahu bimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir aw kama qala. Niscaya Allah akan menjadikan gempa bumi pada negara mereka itu, dan Allah tukarkan perangai mereka itu menjadi perangai kera dan perangai babi. Nah, ini berlaku sekarang. Pasal apa? Pasal kita minat tak? Rakyat nak tengok lapor ramai. Rakyat nak tengok. Maka diberi makan benda yang orang nak. Rakyat nak makan nasi, apa nasi? Nah, kalau jago nak jadi. Rakyat nak ke hiburan, nak ke menyanyi, nak ke joget. Pemerintah pun buat mari. Dengan joget, dengan nyanyian. Dah balik. Beri nafkah ni. Nah. Maka bau sungguhnya jika tiada reda dengan suami atau isteri yang lain, maka terkeraslah datang padanya perempuan dunia dan akhirat, serta dengan beberapa kemaluan pada besok hari. Jadi orang puan memang kita tak suka isteri suami kita nikah lain. Mana-mana orang puan boleh biasanya tak suka lah. Tak ramai yang suka, tak bilangan. Bila tak bilangan ada buat hukum, dikira macam tak ada. Nampak al-qalimul kal adam, yang sedikit itu seperti tak ada. Nah, hak ramainya tak suka lah, dia bermadu. Tapi kalau dah suami je nikah juga, rasa duduk balah lah. Nah, kita dah doa suami kita nikah seorang lagi, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah, orang puan ingat dengar ni. Tapi dah jadi dah, nak buat gua ni lagi dah. Sabar ya. Nah, sabar je. 20 tahun di panjang umur, kita pun habis cerita dulu. Nah, takut tak sabar, takut marah, takut membawa kepada dosa kepada suami, ataupun menjadikan kita tidak reda dengan hukum Tuhan, rosak akidah kita. Nah, memang tak boleh suami kita nikah seorang lagi, kita seorang je. Mana-mana orang gitu lah ke. Nah, orang tak suruh berdoa, suruh madu tak. Tiba-tibanya nikah juga. Nak buat mana reda dan sabar, terima je lah. Nah, ni siapa maknanya macam orang hilang pedoman, jadi dok waras, dok siamah tu. Sebab apa? Suami dia nikah seorang lagi. Dapat dia gila tu dia. Jadi gila mereng tu, ising tu. Nah, pasal apa? Pasal terlampau pentingkan diri sendiri itu lah. Nah, sabar. Allah jadikan rasa tak senang di dalam hati kita memang. Tapi dalam akhirat tak ada. Akhirat lagi tak ada dah. Tak senang hati suami kita. Tak ada.
Sebab orang yang paling sikit sekali ada bini dalam surga 70 orang bini. Ni sebut dalam hadis. Orang yang paling kopeh kali cak ayam masuk surga 70 bidadari. Nah, 70 bini dia dalam dunia dia dah nak 70 bidadari dia boleh. Bini dia pula jadi pemasuri raja dalam syurga. Tak marah sikit pun. Tengok lelaki dia dengan 70 orang awet. Apa? Sifat puas hati dan redha sempurna di dalam akhirat. Nah, tak ada cemburu, tak ada marah. Lening 70 orang. Kalau seorang tengok tu lelaki dia cakap panjang sikit, ingat jual kau pisang. Tengok rumah orang. Dengar kapok-kapok kembur tahu ke tu lelaki. Tu lelaki dia beli kau pisang. Bini dia tunggulah kereta. Tu lelaki kata boh kapok kan. Dia pun boh kapok dah janda. Tu lelaki mesti dah dia kata. Jadi tu lelaki dah buah sikit lagi kapok lah. Galuh amak dengan kita. Jadi nampak lembut kan? Tak apa kakak. Cara rumah tengok dah kat kau pisang. Kau pisang semak celon aku. Kapok kau pisang kembur tak muka tu lagi. Dalam surga tak ada 70 orang isteri. Kita ni isteri pertama daripada dunia, seronok tengok. Dua 70 hak kaki tu imam tu bila hak hebat hari tu. Hak 70 dak darat cetang. Bukan tu imam tu bila. Hak kelas candak semaya nak tinggal. Pada lain tak ada, tahan hak fardu saja. 70 bini boleh. Dah kalau tu imam di 700 haknya. Sekali akak sekali awet tu imam. Dalam surga tak ada haram. Tak ada nikah, tak ada apa. Sabarlah. Kalau suami kita nikah nak buat ni, aku dah minta datang kerja gitu. Ni siapa berapa kali cerahlah aku. Aku dah rabot. Sabuk sanggup, cabut baju, siap kain. Macam-macam pasal. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsu yang tidak kesukaan. Kerana bernikah suami akan perempuan yang lain, maka meringan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak. Ada juga bila dia berlaku satu-satu musibah, dia marah Tuhan, jangan. Dia perkecilkan Tuhan, jangan. Kita ni hamba Allah kan. Ada orang siapa marah Tuhan. Tuhan zalim. Benar kan lelaki kahwin lebih pada seorang. Jangan. Allah tak mau dengar kata dia zalim. Yang zalim kita. Allah tak menzalimi hamba dia. Allah Ta'ala tak beri lagi anak dia baik penyakit. Dia kata Allah tak tu. Nampak? Jadi rosak akidah. Kita agama wahid, agama wahdaniyah ni agama yang mengesakan Tuhan. Yang tak kenanya kita Tuhan molek. Faham? Anak orang lain sakit baik berubat, anak dia berubat tak baik habis 3-4 ribu. Akhirnya marah kepada Tuhan. Mudah betul dah Tuhan, bapa mudah buat tak buat baik anak macam-macam. Ni pasal orang kafir. Bila molek dia suka Tuhan, bila tak molek dia marah ke Tuhan. Tengok cerita keling. Anak dia kena langgar dia kereta api. Tak. Dari dak berjaya selamat ke ahli doktor tinggi kat tahu ekor dia esok. Dia blebel depan tahu ekor dia. Dah aku sembah mual dia sia-sia je selama ni. Dia marah tahu ekor ni. Tahu ekor dia duduk senyap. Ada batu. Dia tu bodoh dia marah ke batu. Jangan marah Tuhan, jangan libat. Kita duduk pada bumi Allah. Semua milik Allah. Yang tanah yang kita pijak bumi Allah. Langit yang kita junjung milik Allah. Udara yang kita seduh milik Allah. Hak dia berlaku. Maka segala bala kita kena sabar. Hukum dia hukumkan suami kita kahwin seorang lagi, kita redha. Nikmat yang telah ada kita kena syukur. Baru Tuhan benar duduk pada bumi dia. Rupa tak redha tu lelaki dia nikah seorang lagi. Orang lelaki tak sabar dengan sebab kesusahan, tak senang macam orang lain. Nampak? Adapun ada orang yang tidak suka dengan hukum daripada Allah. 3 golongan ni keluar daripada bumi. Allah sebut dalam hadis kursi. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i. Barang siapa tidak suka dengan hukum aku, barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, barang siapa yang tidak syukur akan nikmat aku, falyakhruj min tahti sama'i,
Sila keluar daripada bawah langit aku. Jangan duduk pada bumi milik Allah. Wal yatlub rabban siwa'i, pergi cari Tuhan yang lain daripada aku. 3 kali tak suka hukum Allah, tidak sabar ujian Allah, dan tidak syukur nikmat Allah. Nah, jangan ada 3 ni pada kita. Kita melakukan dosa biasa masa kita manusia. Tapi jangan ada 3 jenis ni ada pada kita dalam satu masa. Kita sampai masa kita buat dosa, kadang dosa kaki, kadang dosa tangan, kadang dosa lidah, kadang dosa mata. Kita salah, tak ada masalah tu. Kerana kita banyak cuai, kita lalak lah. Bila kita salah, kita bertaubat kepada Allah. Tapi jangan marah, jangan tak redha dengan hukum Allah. Jangan pertikaikan hukum Allah. Apabila Allah halalkan suatu perkara, jangan pertikai. Bila Allah haramkan suatu benda, terima saja. Kerana Allah Khalik, pencipta kita. Yang kita boleh tak suka, kita tak kenal peraturan sama-sama kita yang kita cipta. Kita tak kenal buat, maknanya pesen gini, undang-undang jalan raya, kita pindah, tak apa. Kita pakat, kita pindah pula. Kita tak boleh dah pakai hijab, nak jalan hijab, biru jalan. Umpamanya. Pasal lautan biru. Ada apa peraturan manusia? Hak Allah, terima saja. Terima tu dia panggil Islam, tidak lawan. Islam bahasa Arab, Melayu makna kita terima apa yang datang daripada Allah. Bukan saja hukum, ujian daripada dia. Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan aniaya pada barang yang dihaluskan oleh Allah Ta'ala dengan barang. Iaitu jangan sekali-sekali ada orang yang berkata Tuhan zalim. Allah tidak zalim. Allah yang maha adil. Keadilan Allah diberitahu beratus kali dalam Quran. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur dan kitab Taurat. Allah Tuhan yang maha adil. Yang zalim kita. Nampak? Inna Allah la yazlimu, sesungguhnya Allah tidak zalim. Walakinnan nasa, dan tetapi manusia anfusahum yazlimun. Manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tak zalim. Kadang-kadang kita tak dapat mencapai hikmah peraturan hukum Allah. Kita kata Tuhan tak betul, padahal kita yang tak sampai pengetahuan. Sebab itulah ada benda yang kita tahu hikmahnya, dan ada yang kita tak tahu rahsianya. Dengan peraturan dan percaturan Allah pada bumi. Banyak hikmah. Semua tak sunyi daripada hikmah. Semua Allah Ta'ala tu ada rencana ni. Kita pun merancang tak, kita tengok sama. Wallahu khairul makirin. Wa makaru. Manusia pun merancang. Macam-macam rancangan. Tapi wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang merancang. Di sana penuh dengan hikmah. Orang yang taat kepada agama Allah uji dengan kesusahan. Ada hikmah ni. Orang yang derhaka kepada Allah, Allah beri dengan kekayaan. Ujian kata. Yang taat pada perintah agama, suka ke dengar, suka ke mengaji, jadi tak senang, tak kaya. Hak derhaka kepada Allah, berzina pagi petang siang malam, senang lenang Tuhan beri. Ni tak dang belaka ngakal kita nak berjuang. Tu kata wallahu khairul makirin. Kita yakin Allah sebaik-baik yang merancang segala rencana. Maka Allah tidak akan sia-siakan orang yang taat kepada dia dan segala kaum. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Boleh dah 15 minit lagi? Sejam lah. Soalan yang pertama, saya ada 2 soalan. Apakah perbezaan antara khulu dan fasakh? Yang kedua, apakah keutamaan bagi seorang pelajar IPT yang sudah habis belajar sama ada di peringkat diploma, ijazah master atau PhD? Adakah wajib baginya belajar di pondok dulu untuk menambah ilmu agama atau macam mana? Baik. Soalan pertama, dia kata benda beza antara khulu dengan fasakh. Ini masalah perkahwinan, dipanggil munakahat. Batu agama Islam, agama yang semua, yang lengkap. Dia tak macam agama lain. Lengkap mana semua bab ada peraturannya. Termasuk dalam bab nikah kahwin. Apa beza khulu' dan fasakh? Khulu' maknanya tebus talak.
tebus talak. Fasah maknanya pembatalan nikah daripada pihak qadi biasanya. Melainkan beberapa kes yang tertentu. Ada beza situ. Semua ni berkait dengan perceraian. Maknanya bercerai, talak dalam bab talak. Dalam bab talak. Tapi tak semua talak itu fasah. Suami menceraikan isteri, aku ceraikan kau, dia kata. Maka itu dia panggil cerai talak. Nampak? Cerai talak. Faham lagi? Maknanya cerai lah. Dah fasah ni, fasah contohnya maknanya suami tidak mampu memberi nafkah. Faham? Suami kena tak mampu, tak ada duit, ataupun ada penyakit berbahaya. Dan sebagainya. Dah puan ni tak sabar, maka difasahkan pernikahan. Maknanya dibatalkan pernikahan oleh qadi. Bukan isteri fasah. Isteri tak ada hak cerai. Cuma qadi mewakili pihak isteri, dia ada fasah. Yang sebenarnya suami ada hak cerai, isteri ada tak. Cuma suami dia direct daripada mulut. Aku ceraikan kau, maknanya batal pernikahan lah juga. Berpisahlah. Fasah ni maknanya daripada pihak qadi dengan sebab masalah. Contoh, tak mampu memberi nafkah. Suami kena penjara. Isteri mohon pembatalan nikah. Maka dibenarkan oleh qadi, maka qadi pun memasah nikah. Fasah ni dibatalkan pernikahan. Banyak sebab lagi. Banyak sebab-sebab lagi. Tapi talak daripada suami, fasah cerai juga daripada qadi. Itu beza. Khulu maknanya isteri minta supaya suami dia ceraikan dia, dan isteri berjanji nak beri hadiah yang tertentu. Dia panggil khulu. Suami sayang ke dia, dia tak sayang ke suami dia. Pasal mak dia yang suruh nikah sangat, suruh terima sangat ni, sepupu bukan orang lain. Jadi nikah lah. Akhirnya tak ada kasih sayang. Faham tak? Tak suka, tak seronok. Jangan nikah ni kena ada kasih sayang. Tak ada seronok. Mu tengok aku tengok mu. Gitulah. Nak tidur mu tanya aku jelas tidur dulu. Tak ada benda. Faham tak? Jadi suami tak mau cerai, isteri tak seronok, tidak aman, tidak tenteram, tak macam orang lain. Dia nak supaya suami tinggal. Faham ke? Maka suami tak mau. Dia pun minta pihak qadi dengan jalan hukum. Saya akan beri RM1,000 pada suami saya jika dia menceraikan saya. Dia panggil khulu, tebus talak. Bayaran wajib dengan mana-mana, banyak mana yang disebut. Masalah ini tak berlaku di zaman di masyarakat Melayu Malaysia kita ni. Tapi dia ada berlaku. Tapi tempat kita tak berlaku. Kalau berlaku itulah benda ni. Soalan seterusnya, apakah hukumnya menantu sekali-sekala tinggal rumah bapak mentua, sedangkan mereka telah berpisah dengan suaminya? Untuk makluman, bapak mentua duda. Bolehkah bapak mentua berkahwin dengan bekas menantu? Ni hadari lah ke ni. Sekarang ramai laki-laki memakai gelang di tangan. Sama ada untuk perhiasan atau perbuatan apakah hukum, iaitu gelang bermagnet. Baik. Soalan yang pertama, dia kata suami isteri telah berpisah. Tapi isteri ni, janda ni, mari sama di rumah pak tok tua ni. Boleh ke tak? Faham dulu masalah. Faham soalan baru faham jawapan.